A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran. Ayat 137. Semoga Allah memberi kefahaman kepada kita, tafaqquh fid din. Dan semoga dengan kefahaman kita terhadap ayat-ayat Allah akan melembutkan hati kita dan akan memurnikan akhlak-akhlak kita, sehingga akhlak kita menjadi akhlak Al-Quran. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 135 dan 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sifat seterusnya orang-orang yang bertakwa ialah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji ataupun dosa besar, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, iaitu dosa kecil, zakarullah, mereka terus ingat kepada kebesaran Allah, kepada azab Allah dan juga kepada keampunan dan rahmatnya. Lalu fastaghfaru, mereka terus bertobat li zunubihim, terhadap dosa-dosa mereka, kerana mereka yakin tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah, dan mereka tidak kekal di dalam dosa dalam keadaan mereka sedar itu adalah dosa. Pengajarannya pertama, orang yang bertakwa tidak maksum. Orang yang bertakwa tidak maksum. Bahkan ada di kalangan orang yang bertakwa melakukan dosa besar atau dosa kecil. Tetapi sifat orang bertakwa akan terus bertaubat apabila mereka melakukan dosa. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa tidak akan kekal dalam dosa. Kerana mereka cukup yakin sebaik-baik orang yang
melakukan dosa ialah orang yang segera bertaubat. Yang ketiga, dosa terbagi kepada dua jenis. Pertama, dosa-dosa besar. Yang kedua, dosa-dosa kecil. Antara tanda-tanda dosa besar ialah Allah akan murka kepada mereka, atau Allah akan melaknat mereka. Atau ada ancaman azab yang pedih di akhirat terhadap mereka. Atau diberi amaran hukum hudud ke atas mereka, seperti berzina, mencuri, rasuah, riba, derhaka kepada ibu bapa, mengumpat, dan lain-lain. Ada satu dosa, ulama beza pendapat lah. Ada mengatakan dia dosa besar, ada mengatakan dosa kecil, ada mengatakan makruh. Tapi berdasarkan hadis sahih, dia boleh jadi dosa besar dan ramai orang lakukan. Apa dia? Nabi sebut dalam satu hadis, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang di bawah buku lali, apa saja pakaian di bawah buku lali, maka fa finnar, dia dalam neraka. Dalam hadis ni, ada sebagian ulama mengatakan ini untuk lelaki lah. Kalau pakai pakaian seluar ke kain ke bawah pada buku lali, maka dia ancam neraka. Jadi sebagai ulama kata kalau ada unsur ancaman neraka, dia dosa besar. Cuma ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan berdasarkan satu lagi hadis, iaitu khuyala. Di hujung hadis tu khuyala. Siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana khuyala, kerana sombong, fa finnar, maka dia dalam neraka. Tapi kalau kita baca pendapat-pendapat ulama dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bagi saya pendapat paling kuat, tak sombong pun termasuk. Jadi untuk mengelakkan daripada kita takut terjebak dalam dosa besar ataupun dosa, maka lebih baik kita angkat sikit kan? Okey. Menyakiti jiran, dosa besar.
Menyakiti jiran kan. Kita ada kucing. Kucing kita berak sebelah setiap hari. Dosa besar. Nabi sebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Para siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti jirannya. Berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan menyakiti jiran adalah dosa besar. Sebab Allah ikatkan dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau betul kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan sekali-kali menyakiti jiran. Okey. Pengajaran yang keberapa? Yang keempat. Orang yang bertakwa sangat cepat sedar dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu mereka terus segera bertaubat kepada Allah. Yang kelima, sesiapa yang melakukan dosa dan kekal dalam dosa, dia bukan orang yang bertakwa. Yang keenam, selalu mengingati Allah dan kebesarannya adalah sebab utama untuk manusia segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Yang ketujuh, tidak ada seorang pun yang mampu membebaskan manusia daripada dosanya melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib setiap orang yang berdosa hanya meminta ampun kepada Allah sahaja. Yang ke-8, apabila seseorang melakukan dosa kemudian dia bertaubat, kemudian dia melakukan lagi dosa, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan mengampunkan dosanya walaupun dosanya berulang. Yang ke-9, Allah mencela mereka yang kekal dalam dosa dan tidak bertobat, sedangkan dia mengetahui dengan sebab dosanya dia akan diazab oleh Allah.
Habis ayat yang ke 136. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah, balasan mereka adalah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik upah orang-orang yang bekerja. Pengajarannya pertama, balasan untuk orang yang bertakwa yang memiliki sifat-sifat yang telah disebut di atas, tidak boleh digambarkan dengan kepala, dengan akal, dan tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Yang kedua, keampunan Allah Azza wa Jalla adalah sebesar-besar ganjaran pahala bagi manusia. Kerana ia adalah tiket untuk manusia mendapat syurga Allah. Maka perbanyakkan istighfar kepada Allah setiap hari. Sebab itulah, ini tambahan, tak payah tulis lah. Sebab itulah bila turun surah An-Nasru, kan? Iza ja'a nasrullah, itu di akhir kehidupan Rasulullah SAW. Di akhir ayat tu Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka dengan sebab kemenangan ini, maka sucikan Tuhan engkau, dan dengan memuji Tuhan engkau, dan wastaghfirhu, dan minta ampun kepada Allah. Allah perintah siapa ni supaya minta ampun? Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak ada dosa. Dan apa Rasulullah buat setelah turun ayat ni? Nabi menjadikan, Nabi memperbanyakkan istighfar ketika rukuk dan sujud berdasarkan ayat daripada surah An-Nasr. Nabi baca apa? Dengan sebab Allah kata wastaghfirhu, terus Nabi praktiskan tadabbur ayat tersebut, iaitu dengan Nabi memperbanyakkan istighfar dalam rukuk dan sujud berdasarkan perintah Allah dalam surah An-Nasr. Apa dia? Zikir yang kita baca ketika rukuk dan sujud, tapi ada istighfar. Yang biasa kita baca tak ada, kan? Subhana rabbiyal azim, kan? Masa sujud, subhana rabbiyal ala, tak ada istighfar. Tapi ada satu zikir ketika rukuk dan sujud yang Nabi baca. Bukan setakat Nabi baca, Nabi perbanyakkan di akhir kehidupannya, iaitu zikir dan doa yang ada istighfar. Siapa ingat? Subhanakallahumma wa bihamdika, tak ada asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi perbanyakkan. Sebab apa? Ada istighfar. Hujung tu Allahumma ighfirli.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Baca ketika rukuk dan sujud, dua-dua sekali. Kalau kita ada baca Subhana Rabbiyal Azim, baca je juga yang ni. Boleh baca dua-dua. Okey. Yang keempat, empat kan? Pengajaran. Pengajaran ketiga. Semua syurga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang empat, iaitu Sungai Madu, Arak, Laban, dan air yang tidak keruh. Yang keempat, ahli syurga akan kekal selama-lamanya dalam nikmat. Tidak akan tua, tidak sakit, tidak sedih, tidak mati. Yang ke bawah, yang keempat. Yang kelima, rahmat Allah yang sangat besar dan luas kepada hamba-Nya. Iaitu dengan hanya amalan yang sedikit dibalas nikmat yang kekal abadi di syurga. Okey, habis lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Kalau kita ingat lagi surah Ali Imran ni daripada awal sampai lebih kurang ayat 84, itu lebih kurang cerita tentang ahli Najran, orang Nasrani. Daripada awal surah Ali Imran sampai lebih kurang ayat 84. Dan mula ayat 84 atau ayat 85 cerita pasal orang Yahudi dan peperangan Uhud sampai sebelum akhir surah Ali Imran. Jadi dua isu utama dalam surah Ali Imran ialah satu cerita pasal Nasrani, yang kedua cerita pasal peperangan Uhud dan juga cerita pasal orang Yahudi. Okey, sebelum ayat ni cerita pasal peperangan Uhud, kan? Dan Allah selit juga sedikit tentang peperangan Badar. Lepas tu Allah cerita pasal riba. Kaitannya apa? Iaitu antara sebab tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud sebab dosa. Dan sekarang banyak orang Islam terlibat dengan riba, dan itu antara sebab umat Islam tak pernah menang. Sebab masih melakukan dosa, kekal dalam dosa. Kemudian Allah cerita pasal sifat ciri-ciri orang bertakwa, kan? Sifat orang yang layak mendapat syurga seluas langit dan bumi, yang infak fisarra wa dharra dan kazimin al-ghaizah dan wal afina anin nas, dan bila melakukan dosa segera bertaubat dan tidak mengulangi. Okey?
Ayat malam ni patah balik cerita pasal peperangan Uhud. Ada kaitan dengan peperangan Uhud. Kalau sebelum ni Allah cerita kenapa tentera Islam kalah di pusingan kedua dalam peperangan Uhud. Apa sebab? Ingkar perintah Allah. Dan sebelum tu ada juga cerita umat-umat dahulu kan, ya Allah binasakan. Apa sebab? Sebab kufur kepada Allah. Tapi bila umat dahulu kufur kepada Allah, apa bentuk azab yang Allah timpa pada mereka? Dipanggil azab istiqsal, iaitu hapus terus. Tapi kenapa orang Islam bila buat dosa, Allah hanya hukum sedikit je, iaitu 70 orang mati syahid. Kenapa? Sebab orang beriman. Okey. Tapi Allah kenakan juga walaupun orang beriman. Sebab apa? Itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Siapa saja buat dosa, siapa saja kufur, hukum Allah mesti kena padanya. Walaupun dia orang Islam. Cuma banyak ataupun sikit, besar ataupun kecil. Okey, Allah kata auzubillahi minasyaitanir rajim, qad sesungguhnya khalat. Apa makna khalat? Khalat ni makna madat. Madat madilah. Apa makna fi'il madi? Yang lepas. Sesungguhnya telah berlalu. Min qablikum, dari qablikum, dari sebelum kamu. Kamu ni siapa? Umat Nabi Muhammad. Telah berlaku sebelum umat Nabi Muhammad. Apa dia? Sunanun. Sunanun jamak. Kalau satu, sunnatun. Sunnatun. Jamaknya sunanun. Apa makna sunnatun? Tariqah, jalan. Kalau sunnatin Nabi, jalan Nabi lah, cara Nabi. Okey, telah berlalu sebelum kamu sunanun. Apa makna? Jalan-jalan apa? Kisah-kisah umat dahulu apa berlaku bila mereka kufur? Dibinasakan. Jadi bila kufur binasa, bila kufur binasa, itu adalah sunnatullah. Jadi sunanun ialah ketetapan Allah. Buat macam ni mesti berlaku macam ni. Jadi dia terjemah apa tu? Keadaan ke? Peraturan Allah. Ataupun ketetapan Allah. Peraturan pun boleh, ketetapan boleh. Kan? Macam ada seorang sahabat kan, bila dia berjalan dia tengok perempuan, apa berlaku? Terlanggar. Nabi kata apa? Itu adalah balasan dosa. Jadi apa? Itu sunnatullah. Ustaz, saya dah tengok dah 5 tahun tak terlanggar pun. Itu pun sunnatullah istidraj. Bila Allah sayang pada hamba-Nya, Allah hukum masa itu supaya dia bertobat. Tapi bila kawan tu degil, Allah tak sayang, Allah tak hukum. Tapi sebenarnya Allah hukum. Apa dah hukumannya? Biarkan hukuman tu. Dah hukuman biarkan, lagi dahsyat. Sebab dia tak sedar. Kan? Akhirnya dia syok sendiri. Kekal dalam dosa. Fasiru, maka siru apa dia? Ni ajin pelancongan suka ayat ni. Fasiru, berjalanlah.
yakin dah hafal ayat ni. Maka berjalanlah oleh kamu fil ardi, di bumi. Memang berjalan kat bumi kan, tapi sebagai penegasan. Berjalan, kalau kita belajar sirun fi'il apa? Dia fi'il 3 kan, madhi, mudhari', amar. Ini fi'il apa ni? Amar. Bila amar menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan wajib. Jadi apa hukum berjalan? Oh, cepat je wajib. Tengok dulu. Berjalanlah di atas muka bumi, fanzur. Lalu ataupun maka unzur apa dia? Perhatilah. Perhatilah oleh kamu. Perhatilah oleh kamu kaifa. Kaifa apa dia? Bagaimana? Kana adalah akibah. Akibah ni bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi ada tak bahasa dalam bahasa Melayu? Ada apa dia? Itu bahasa Melayu ke asalnya bahasa Arab? Tapi telah ditukarkan. Ditukar apa? Huruf qaf ditukar jadi kaf. Akibat kan? Orang Melayu sebut apa? Akibat ke akibat? Inilah akibat kamu degil kan? Dia salah makhraj. Maka adalah bagaimana adalah akibat ataupun kesudahan al-mukazzibin, orang-orang yang mendusta. Mukazzibin, orang mendusta. Allah tak sebut mendustakan siapa? Kan? Kenapa Allah tak sebut? Sebab manusia ni dua aja. Allah kata apa? Hazani khasmani. Ini ada dua golongan sahaja. Khasmani, dua golongan yang bergaduh. Bergaduh tentang apa? Fi rabbihim. Tentang Tuhan mereka aja. Semua masalah bergaduh pasal Tuhan je. Dua, Allah tak kata tiga. Satu, percaya. Yang kedua, kufur. Yang mendustakan mak bapak pun sebenarnya dia dusta kepada siapa? Tuhan. Bila dia engkar pada mak bapak, sebenarnya dia engkar pada Tuhan. Allah yang perintah taat pada mak bapak, dia engkar. Sebenarnya dia engkar Allah. Kan? Jadi bila sebut mukazzibin, ialah mendustakan Allah dan Rasul. Okey. Jadi apa yang, kenapa Allah suruh berjalan? Sebab tu jangan baca fasiru fil ardi, lepas tu berhenti, tutup Quran. Tak. Sambung lagi, fanzuru. Berjalanlah kamu di atas muka bumi, lalu perhati. Jadi berjalan untuk apa? Perhati untuk apa sebenar? Makna berjalan, bawa akal dan ambil iktibar. Jadi yang wajib tu apa dia? Berjalan untuk mengambil iktibar. Jadi as-sayru, ahli tafsir mengatakan as-sayru. As-sayru tu perjalanan. Dia ada dua ni. Perintah Allah as-sayru tu ada dua maksud. Pertama, as-sayru bil aqdam. Yang kedua, bil qulub. Berjalan ada dua. Pertama, berjalan dengan kaki. Pergilah tempat kaum Samud, tempat kaum Ad. Yang kedua, ada orang tak boleh pergi. Maka berjalanlah dengan hati, iaitu berfikir. Antara dua ni mana yang lebih berkesan? Berfikir ke dengan kaki?
Ataupun dua-dua? Dua-dua lebih berkesan. Kenapa? Ainul yaqin. Kan? Ha? Tak, yang berjalan tu memang ada duit lah. Yang tak ada duit, relax kat rumah sudahlah. Bil kulub lah. Sebab ramai yang berjalan bukan bil aqdam wal kulub. Ramai yang berjalan bil aqdam. Sebab tu apa? Sebab tu tak sama dengan apa yang Nabi suruh. Apa Nabi pesan? Bila kita berjalan di tempat umat yang dibinasakan, apa pesanan Nabi? La tadkhulu ala hadzal al-makan hadzal qaum. Nabi kata jangan masuk tempat kaum yang dibinasakan. Jangan masuk. Illa an takunu bakin. Kecuali kamu masuk dalam keadaan menangis. Macam mana boleh menangis? Sebab kamu fanzuru, berfikir. Apa yang kamu fikir? Kaifa. Apa makna kaifa? Bagaimana? Allah tak kata perhatilah tempat ataupun perhatilah bila berlaku. Kalau bila apa dia soalan dia? Fanzuru aina. Mata. Allah tak kata fanzuru mata. Cuba fikir bila berlaku peristiwa tu. Tak. Kalau kita hanya tahu bila berlaku, ada pengajaran tak? Tak ada. Dan Allah juga tak kata fanzuru aina. Perhatilah di mana tempat tu berlaku. Kalau kita hanya tahu tempat je, dapat tak pengajaran? Tak. Macam mana kita akan dapat pengajaran? Berfikir dan dapat pengajaran. Macam mana cara dia? Apa dah? Kaifa. Bagaimana cara Allah membinasakan kaum tersebut? Sebab itulah bila nak berjalan, kena tahu kisah umat tu dalam Al-Quran. Dan nak tahu kisah umat dahulu dalam Al-Quran, kena guna akal. Kena guna hati. Dah faham kisah ni, dah ambil pengajaran, pergi tengok tempat, lagi berkesan. Tapi kalau pergi dalam keadaan tak faham cerita pun, dia menangis tak? Waktu ulama kata kalau pergi tempat macam tu dan tak menangis, hukumnya haram. Sebab Nabi kata jangan masuk kecuali menangis. Dan Nabi sambung lagi, kalau tak boleh menangis, jangan masuk. Jangan masuk. Okey. Boleh ya? Bagaimana Allah binasa umat-umat dahulu? Sekarang Allah kata fanzuru kaifa. Kita kena tahulah. Cuba buka surah Al-Ankabut. Ayat 40. Fakullan akhazna bizambihi faminhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhazathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Okey. Cuba tadabbur. Fakullan. Ini Allah kata fanzuru kaifa. Sunanullah berlaku pada umat-umat dahulu. Allah suruh apa? Perhatikan apa dia? Bagaimana Allah binasa. Ayat ini Allah sebut secara umum. Fakullan, maka
Setiap umat dahulu akhazna, kami binasa dengan sebab apa? Dosa. Ini sunnatullah. Allah tak akan binasa kecuali disebabkan dosa. Jadi kalau tak ada dosa, jangan takut. Okey, macam mana cara Allah binasakan? Pertama, faminhum, sebahagian mereka, man arsalna, kami utuskan ke atas mereka hasibah. Hasibah apa dah? Hujan batu. Siapa? Ya Allah binasa dengan hujan batu. Kaum Nabi Lut. Dan sebelum tu Allah terbalikkan bumi daripada bawah ke atas, atas ke bawah. Bagaimana tu? Yang kedua, wa minhum man akhazatu as-sayhah. Dan ada sebahagiannya cara Allah binasa, Allah dengan suara pekikan. Siapa? Kaum apa ni? Kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Dengan pekikan suara aja. Yang ketiga, wa minhum, dan ada sebahagian mereka, man khasafna bihil ard. Kami benamkannya ke dalam bumi. Siapa? Qarun. Yang keempat, wa minhum, dan ada sebahagian mereka, man aghraqna. Kami lemaskan. Siapa? Kaum Nabi Nuh dan Fir'aun. Kaum Nabi apa ni? Kaum Fir'aun. Berapa ramai tentera dia? Ya Allah lemaskan. Lebih. Ada pendapat mengatakan yang ikut Nabi Musa dan 600,000. Bani Israel ini bermula dengan apa? Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan ada asalnya dari Palestin, Syam. Kemudian dia jual sebagai hamba di istana Mesir kan. Kemudian lepas tu, lepas dia jadi Perdana Menteri ataupun Menteri, dia panggil bapa dia dan adik-beradik dia pergi ke Mesir kan. Permulaan ada lebih kurang 80. Lepas tu bukan membiaklah semakin ramai. Sampai zaman Nabi Musa ratus ribu. Jadi kalau ikut Nabi Musa ratus ribu, yang ikut Fir'aun lagi ramai. Tengok Allah nak binasakan Fir'aun kerah semua satu Mesir. Tenteranya, pengikutnya semua pergi. Sebab apa? Allah nak tenggelamkan semua sekali. Bagaimana boleh Allah lemaskan semua satu kerajaan dengan bala tentera, dengan pengikut dia. Yang ni kalau kita pergi tempat tu, ada nampak kesan? Tak ada. Yang ni boleh fanzuru dengan akal je. Okey. Ada satu lagi yang Allah tak sebut. Tapi Allah sebut dalam ayat lain. Iaitu Allah binasa dengan angin. Angin lembut tak? Lembut je. Tapi dengan sebab angin tu Allah binasa kaum apa? Kaum Ad. Macam mana cara Allah binasakan? Kita tahu apa kelebihan kaum Ad. Dengan bangunan lagi, fizikal dia. Fizikal dia sangat tinggi, sangat kuat. Sampai dia boleh pahat gunung, gua, buat rumah. Kan? Sehingga dia berbangga dalam surah Fussilat ayat 15. Dia kata, Man asyaddu minna quwwatan. Dia tanya soalan. Man, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Siapa lagi? Makna apa? Kami paling kuat. Tengok-tengok Allah binasa dengan apa? Angin yang lembut je. Jadi Allah kata perhati bagaimana. Bukan pergi tempat, bukan tahu sejarah. Tak. Bagaimana cara Allah binasa. Sebab tu banyak ayat Allah kata alam tara kaifa. Bukan mata, bukan aina. Bagaimana Allah binasakan tentera bergajah? Gajah yang besar. Ramai pula tentera. Tapi Allah perlu tak tentera daripada malaikat untuk ajukan? Tak. Allah hanya perlu, bukan perlu, Allah hanya hantar burung. Kemudian burung tu baling apa? Batu tu besar ke kecil? Yalah, batu letak di paruh burung. Besar mana? Tapi kesan batu tu apa berlaku pada tentera bergajah? Hancur. Kaifa.
Jadi Allah kata kisah ni berjalanlah, tapi ada tujuan. Fanzuru. Sebab tu kata ulama, berjalan ni ada 3 jenis. Berjalan ada 3 jenis. Pertama, berjalan yang haram, iaitu berjalan memang nak buat maksiat haram. Duduk Kelantan, musafir, pergi KL tengok wayang, kan? Berjalan tu haram. Kalau duduk KL, pergi ke Johor Bahru tengok bola, JDT lawan Kelantan, haram ke halal? Harus. Oh, cepat mufti ni bagi fatwa. Mesti peminat bola ni. Halal ke haram? Haram. Kenapa haram? Melelehkan, membazir masa, membazir duit. Lepas tu tengok pula orang buka aurat, kan? Betul? Lepas tu tengok pula orang berebut bola. Lepas tu kawan tu dapat duit, dia bagi duit. Cerdik ke tak? Laibun. Okey, itu berjalan yang haram. Yang kedua, berjalan yang halal dan digalakkan dalam agama. Berjalan apa? Nak pergi buat ibadat, haji ke umrah, ataupun nak menuntut ilmu. Bahkan ada salafus salih berjalan sebulan hanya untuk dapat 1 hadis je. Itu perjalanan yang digalakkan dan terpuji. Ataupun berjalan untuk cari rezeki di luar, kan? Orang Bangladesh datang kat sini nak mesin rupuk. Halal ke haram? Haram. Yang haram, budak Melayu ambil dadah. Saya baca kenyataan pengarah anti dadah Melaka. Baca berita tadi. Dia kata dalam pelajar lepasan SPM paling ramai terlibat dengan dadah daripada budak yang tak sekolah. Nisbah 600 lebih. Dia kata 1 bulan Januari 685 lebih kurang. Lepasan SPM terlibat dengan dadah. Yang tak sekolah lebih kurang 25 orang. Jadi mana baik, sekolah ke tak sekolah? Lepasan SPM. Okey. Kita bincang apa tadi? Perjalanan yang halal, nak cari rezeki, nak pergi belajar, ataupun nak buat rawatan, halal. Yang ketiga, yang halal pun tak, yang haram pun tak. Harus. Tapi boleh jadi haram. Makna dia pergi tu bukan nak belajar, bukan nak cari rezeki, dan bukan nak buat benda haram. Saja-saja nak jalan. Hukumnya harus. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata perjalanan macam ni adalah perjalanan yang sia-sia. Memenatkan badan, meletihkan minda, mensia-siakan umur, dan membazir duit. Sebab tak ada faedah. Iman meningkat tak kalau berjalan melancong tu? Dia tak buat benda haram, iman meningkat tak? Iman tak meningkat. Semasa dia berjalan, solat khusyuk tak? Semakin khusyuk ke semakin kurang khusyuk? Kelas tadabbur dia ikut tak masa tu? Agak-agaklah orang yang melancongkan. Sebelum dia melancong, mana iman dia lebih tinggi? Masa dia melancong ke sebelum dia melancong? Ni cerita pengalaman ke ataupun buat agak-agak aja? Tak, umrah lain. Umrah dah lepas. Ini yang ketiga. Kalau dia pergi tu menyebabkan iman dia susut, sia-sialah. Cerdik tak? Habis 5,000, iman semakin kurang, solat semakin tak khusyuk. Cerdik ke tak? Quran tak baca, kan? Yang boleh meningkatkan iman kita apa dia? Salah satu fanzuru. Tapi betul tak? Perhati. Dan nak perhati ni kena ada maklumat awal. Dan nak pergi pula tempat yang tu al-mukazzibin.
Betul? Sebab itulah kadang-kadang kita, Nabi sebut dalam satu hadis kan, dibenci ke atas kamu 3 perkara. Apa dia? Kasratus soal, banyak soal. Banyak soal yang tak ada faedah. Dia banyak soal, bukan amal pun. Yang kita ajar, dia tak amal. Yang ustaz lain ajar, dia tanya kita. Kadang-kadang geram juga kan? Kasratus soal. Yang kedua, qila wa qala, suka berkata begitu, berkata begini. Amal tak pun. Yang ketiga, idha'atul mal, mensia-siakan harta. 5,000, 10,000, iman tak meningkat. Rugi tak? Dan Allah bersumpah tak dengan masa? Wal asri, demi masa. Umur kamu akan ditanya. Duit kamu akan ditanya. Ustaz, ikut suka saya, duit saya. Itu amanah Allah. Umur kamu amanah, duit adalah amanah. Akan ditanya setiap sen yang kamu belanja. Kan Nabi kata setiap bila manusia dibangkit daripada kubur, kakinya tak akan bergerak kecuali setelah dia tanya 4 soalan. Kan? Pertama, tentang umur, ke mana dihabiskan? Yang kedua, tentang harta, dari mana dia dapat dan kepada apa dia belanjakan? Setiap sen. Yang ketiga, ilmu. Ilmu yang dia dapat, amal ke tak, sebar ke tak? Yang keempat, tadi yang pertama umur secara umum. Yang keempat ialah waktu muda dia. Waktu muda ada soalan special. Sebab kuat, tenaga pun muda kan. Kemana kamu habiskan masa muda? Dalam kelas tadabbur ke kedai kopi kan? Kopi tiam Kalau jalan tu kita nak tadabbur alam. Silakan. Tapi bila tadabbur alam, iman mesti meningkat. Solat semakin khusyuk. Betul? Mana mungkin kamu tadabbur alam, iman semakin meningkat, tapi solat semakin... Masa sebelum musafir baca surah panjang, masa musafir 3 kul je. Patut semakin iman meningkat, masa musafir tidur solat malam lagi, kan? Sebab apa? Iman dah meningkat ni. Betul kan? Ustaz, tak bolehlah kita ikut package ada jadual. Pergilah melancur sendiri. Sebab tu saya nak beritahu, saya sendiri paling tak suka kalau berjalan saja-saja. Saya tak suka. Kalau orang bagi free nak posisi satu dunia, saya tak nak. Nak ajak saya, mesti ada slot tadabbur. Mesti ada. Wajib. Kalau ada, okey, silakan. Rugi kan? Sebab yang boleh meningkatkan iman kita ialah berfikir tentang umat-umat dahulu dibinasakan, berfikir tentang ayat-ayat Allah, berfikir tentang ciptaan Allah. Kalau boleh meningkat iman, silakan. Kalau habis 10,000 pun berboleh. Sebab apa? Solat semakin khusyuk dan kita rasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang-orang yang hebat kan, orang yang hebat tak banyak berjalan, hajar. Hebat tak? Dia musafir ke mana? Hajar. Hebat tak dia? Dia berjalan ke mana? Duduk tengah padang pasir. Hebat tak dia? Allah rakam kisah dia dalam Quran. Ashabul Kahfi melancong ke mana? Dalam gua. Allah rakam tak kisah dalam Quran? Sebab iman dia apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidna. Kami tambah imannya. Duduk dalam gua aja. Nabi Yunus hebat tak? Musafir ke mana? Dalam perut ikan. Nabi Yusuf hebat tak? Duduk kat mana? Dalam perigi, dalam penjara. Ya. Nabi Muhammad hebat tak? Duduk kat Mekah, lepas tu kena halau pergi ke Madinah. Bukan saya anti melancur, tapi saya anti membazir masa, membazir duit dan buat kerja yang tak meningkatkan iman. Okey? Jadi kalau nak musafir, pastikan ada solat tadabbur dan jangan lupa jemput saya. Cuba buka surah ni. Surah Al-Hajj ayat 46.
Allah mencela orang yang berjalan tapi tak berfikir. Iman tak meningkat, Allah mencela. Dalam surah Al-Hajj. Afalam yasiru fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Okey. Cuba tengok. Cuba terjemah afalam yasiru. Kenapa tidak? Yasiru, mereka berjalan. Berjalan boleh, Allah suruh pun fasiru. Tapi mesti ada fanzuru. Jadi di sini Allah mencela orang yang fasiru tapi tidak fanzuru. Allah kata apa? Kenapa tidak mereka berjalan fil ardi, di atas muka bumi? Fatakunu lahum, maka ada bersama mereka qulub. Apa dah? Hati-hati, akal. Bila musafir bawa qulub, hati yang yaqiluna biha, yang mereka boleh berfikir tentang ciptaan Allah dan sebagainya. Ataupun mereka bawa azanun, telinga yang boleh mendengar peringatan dengannya, tetapi dia tak bawa ni. Dia tak bawa qulub, dia tak bawa azan. Allah kata apa? Fa inna la ta'mal absar. Orang yang berjalan tapi tak dapat pengajaran, adakah dia buta mata? Tak. Allah kata la ta'mal absar. Mata mereka tak buta, tapi yang buta beda. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta ialah hati. Sebab tu orang musafir mata cukup clear kan? Macam-macam gambar dia ambil. Tapi kadang-kadang dia tak berfikir. Boleh? Jadi nak berjalan silakan, tapi ada unsur fanzuru. Dan bawa apa? Bawa qulub. Tak, ustaz tu bergurau je. Bawa qulub, bawa azan, yasma'una biha. Okey. Haza bayanun. Ini adalah bayan. Apa benda bayan? Ni orang tabligh suka ni bayan-bayan kan? Penerangan. Untuk linnas, untuk okey, hazan ni isim isyarah. Kalau kita belajar bahasa Arab, isim isyarah ni dia isyarat kepada apa? Yang disebut sebelum ni. Apa dia? Ada dua pendapat. Hazan ni ada dua pendapat. Pertama, hazan ni balik pada cerita-cerita ni lah. Sifat orang bertakwa, kisah dalam peperangan Uhud kan. Pendapat yang kedua, hazan ialah Quran. Yang mana lebih kuat? Quran. Sebab kalau kita kata hazal Quran, termasuk semua. Yang sebelum ni, dah semua Quran. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Semua dalam Quran adalah bayan. Apa makna bayan? Apa makna penerangan? Jelas. Allah tak kata Quran, Allah kata bayan. Allah nak beritahu apa? Quran ni adalah benda yang jelas. Jelas untuk siapa? Untuk ustaz-ustaz, untuk ulama ataupun untuk nas? Semua. Sebab itulah kalau kita perasan, ramai ulama-ulama yang hebat asalnya bukan orang Arab. Macam apa ni? Ulama dalam bahasa
yang karang kamus yang terkenal, kamus Arab, Al-Muhit, kamus Al-Muhit, Fairuz Abadi, bukan orang Arab, tapi dia tulis kamus bahasa Arab. Termasuklah Linnas. Imam Tabari ada pendapat mengatakan pentafsir yang hebat kan, dia bukan bangsa Arab. Imam Bukhari, Imam Zamakhsyari, Abu Daud. Sebab apa? Sebab Quran tu adalah bayan, benda yang mudah dan untuk semua manusia, bukan untuk orang tertentu. Sebab itulah jin bila dengar Quran boleh beriman tak? Boleh? Ke dia pergi belajar tafsir dulu? Tak ada. Okey. Wahudan dan petunjuk. Wa mau'izah dan mau'izah apa dah? Peringatan yang ada dua unsur. Satu, unsur dorongan. Yang kedua, unsur yang menakutkan. Itu mau'izah. Kalau sentiasa mendorong je, tak ada yang menakutkan, bukan. Mau'izah dan peringatan. Untuk siapa pula? Lil muttaqin, untuk orang takwa. Apa maksud ni? Cuba tadabbur lah. Cuba fikir lah. Allah kata Quran bayan untuk semua manusia. Tapi bila Allah sebut hudan wa mau'izah, bukan untuk semua manusia dah. Untuk orang Kenapa? Apa pengajarannya? Yang betul-betul menjadikan Quran sebagai petunjuk panduan hanya orang bertakwa sahaja. Siapa tak menjadikan Quran sebagai panduan hidup, confirm bukan orang bertakwa. Dia termasuk kat sini. Mana Quran tu hanya sebagai ilmu maklumat sahaja. Kan? Yang kedua, Allah kata mau'izah. Apa makna? Orang ramai bila baca Quran tak dapat mau'izah, dia bukan bertakwa, dia annas. Siapa yang bila baca Quran ada peringatan, rasa gerun, bila baca cerita syurga rasa seronok, siapa ni? Orang bertakwa aja. Sebab tu ulama kata, bila kita baca Quran tapi tak ada pengajaran, tuduhlah diri kamu bahawa aku bukan orang bertakwa. Sebab Allah kata kalau bertakwa mesti ada pengajaran. Mesti Quran jadi hudan. Kan? Ramai tak orang baca Quran tak tahu apa pengajaran? Ramai tak? Baca surah Al-Mulk setiap malam, baca surah Yasin setiap minggu. Sekarang tukar pula surah Kahfi. Boleh bagi tak pengajaran? Tak banyak pun 2 aja. Oh, Ustaz tak tahulah. Saya tahu kelebihan dia aja. Kamu bukan orang bertakwa. Bertakwa mesti ada mau'izah. Boleh? Kamu duduk kat sini, kat sini. Orang awam. Malam ni kita tadabbur Al-Quran kan? Bayan ke ataupun lebih pada itu? Hudan pun ada, mau'izah pun ada. Ada. Jadi kita orang bertakwa tak? Nak mengaku takut syak sendiri. Kalau tak bertakwa, orang biasa. Cakap aja semoga insya-Allah. Bila ada pengajaran, kita terkesan, insya-Allah kita orang bertakwa. Bahkan ada ulama mengata satu perkara yang sangat pelik. Apa dia? Orang yang faham Quran tapi tak menangis. Satu benda yang pelik. Faham tapi tak menangis. Sebab apa? Nabi menangis tak? Nabi ada dosa tak? Macam mana Nabi tak ada dosa, faham Quran boleh menangis? Kamu dosa banyak. Faham tapi tak menangis. Pelik tak? Pelik. Oh, Ustaz, nasib baik saya tak faham dan saya tak menangis. Tak, yang tak faham tak menangis lagi teruklah. Yang tak faham dan tak menangis lagi teruklah. Sebab paling-paling kurang kamu menangis sebab tak faham, paling kurang lah. Kenapa nangis ni? Saya baca Quran tak faham. Okeylah tu. Itu permulaan yang baik. Okey. Kita baca banyak kisah ayat sebelum ni kan. Wa iza sami'u ma unzila ilaika tara a'yunahum
tafidu mina ad-dam'i. Orang Nasrani bila datang jumpa Nabi masih Kristian, tapi bila dengar ayat Quran, Allah kata apa? Terus mengalir air mata. Baru kali pertama dengar, asalnya kafir, terus menangis. Sebab apa? Ketika itu dah Quran menjadi mau'izah, terus dia beriman. Kita berapa lama tak menangis baca Quran? Okey, last kali bila kita menangis baca Quran? Susah sangat nak jawab mah. Last kali. Kena tanya yang lama tak ingat kan? Yang last kali baca Quran menangis ataupun dengar orang baca Quran menangis. Itu pun nak berahsia juga. Okey. Sekarang kita nak tengok Quran berkesan ataupun tidak. Kalau berkesan, mukmin. Kalau tak berkesan, ada ciri-ciri munafik. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 124 dan 125. Cuba aja. Wa iza ma unzilat suratun. Faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imanan. قال الذين وأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Okey. 124 kan? 125. وأما الذين في قلوبهم مرض وزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Okey. Cuba terjemah. Wa iza, dan apabila ma unzilat, telah diturunkan surah. Mana-mana surah. Bila turun surah aja, apa berlaku kepada orang beriman? Faminhum, sebahagian mereka ini munafik. Sebahagian mereka itu munafik, man yaqul, orang yang berkata, ayyukum zadatu hazihi imana. Bila turun surah aja, orang munafik tanya apa? Okey, siapa yang iman bertambah dengan sebab surah yang baru turun ni? Sebab orang munafik kata apa? Tak ada lah tambah iman. Maka fa'ammal lazina amanu, Allah sendiri beritahu, ada pun orang beriman, bila surah baru turun, apa berlaku pada orang beriman? Fazadatuhum imana, iman mereka bertambah. Siapa cakap ni? Allah kata amanu. Kalau amanu mesti tambah. Lepas tu Allah kata pada pemuda kafir apa dah? Innahum fityatun amanu, lepas tu wazidnahum. Bila mereka beriman, kami tambah. Bila beriman, imannya bertambah dengan ayat Al-Quran. Kemudian wahum, apa makna istabsyirun? Mereka saling menggembirakan antara satu sama lain. Maksud apa ni? Bila dapat surah baru tu, iman dia bertambah, lepas tu A cakap pada B, seronoknya, bahagianya. Sebab apa? Aku diberi hidayah oleh Allah, dapat faham surah, dapat kenal Allah, dapat yakin lagi pada akhirat, dan semakin khusyuk, seronok, yastabsyirun. Inilah berita gembira orang beriman. Dapat apa dia? Quran, yastabsyirun. Mana apa tu? Kalau baca Quran, dengar Quran, iman tak bertambah dan tak gembira. Mana apa tu?
dia tak beriman. Mana mungkin kamu tak beriman, tak gembira dengan berita gembira daripada Tuhan kamu? Mana mungkin? Masuk akal tak? Bos kita yang ada syarikat besar nak bagi tahu kita nak bagi bonus, kita tak gembira. Kita ada masalah tak? Ada masalah. Tuhan nak bagi tahu nikmat balasan orang bertakwa macam-macam, kita buat selamba aja. Kita memang ada masalah. Lagi teruk cerita pasal nikmat syurga, masa tu dia tertidur. Lagi teruk. Mimpi pula kan. Ingat. Bila dapat Quran, apa sikap orang beriman? Satu. Yang kedua, gembira. Sebab tu saya sangat pelik lah. Orang bila tak ada buat Al-Quran, dia boleh gembira. Saya sangat pelik. Apa yang dia gembira sebenarnya? Sebab gembira sebenar orang beriman di sini. Okey. Lepas tu sahabat bila tahu Nabi nak mati, apa reaksi sebahagian sahabat? Sedih. Sebab apa? Lepas ni wahyu dah tak ada dah. Okey. Satu pihak lagi. Wa ammal lazina, dan adapun orang-orang yang fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit. Allah tak kata siapa ni ada penyakit, dan Allah tak sebut penyakit apa. Penyakit apa ni? Ni bukan COVID-19. COVID-19 tak ada apa. Fazadatuhum, orang yang ada hati penyakit, bila turun surah baru, apa berlaku? Bertambah juga. Tapi bertambah apa? Rijsan ila rijsihim. Kufur, riak, benda-benda yang kotor semakin bertambah dalam hatinya. Wa matu, dan mereka mati, akhirnya mati dalam kekufuran. Contoh kufur, syirik, riak, hubbud dunia, cinta dunia. Cuba tengok kalau dia Islam, dia tak kufur, maka akan bertambahnya bukan kekufuran, tapi bertambah apa dia? Semakin jauh daripada Allah, semakin cinta pada dunia. Tapi kemuncaknya dia boleh pergi sampai sini ni. Kalau setahun, 2 tahun, 5 tahun tak baca Quran, tak tadabbur, dia boleh jadi kufur. Dan Allah sebut 2 je. Betul? 2. Siapa sebenarnya yang dalam hatinya ada penyakit? Munafik. Kafir tak masuk langsung. Kafir memang tak main Al-Quran. Yang main Quran 2 golongan ni je. Satu beriman, satu kita duduk yang mana? Kita duduk yang mana? Kalau duduk kat sini, ada tanda dia. Iman bertambah. Lepas tu, seronok. Macam kita sekarang ada tanda buat Al-Quran kan? Faham tak? Seronok tak? Seronok. Tapi mana seronok? Masa tadabbur ni, dengan lepas ni masa makan pizza. Mana lebih seronok? Cakaplah benar. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Wala tahinu. Dan janganlah kamu tahinu apa dia? Tahinu daripada perkataan al-wahnu. Pernah dengar tak al-wahnu? Umat Nabi Muhammad kata apa? Kamu ni ramai, juta-juta, bilion, tapi kamu takut pada musuh. Dan musuh pula berani pada kamu. Sebab apa? Sebab kamu ditimpa penyakit al-wahnu. Tahinu tu daripada perkataan ni, al-wahnu. Makna dia ialah ad-da'fu, lemah. Da'fu. Maka Allah larang, jangan kamu rasa lemah. Ini pasal peperangan apa ni? Uhud. Apa berlaku pada tentera Islam? 70 orang mati syahid. Lagi? Nabi cedera kan? Patah gigi apa semua, berdarah kan? Allah kata jangan rasa lemah. Apa berlaku? Kamu jangan rasa lemah. Yang kedua, jangan rasa lemah. Yang kedua, larangan kedua, dan jangan kamu sedih. Dia apa beza ni?
Rasa lemah dengan sedih. Apa beza? Apa dia? Rasa lemah yang akan datang, sedih. Itu salah satu tafsiran. Jangan kamu rasa lemah untuk berdepan dengan musuh. Jangan kamu rasa sedih benda yang dah lepas. Okey. Sebab apa? Allah begitu sebab. Kenapa kamu tak boleh sedih? Kenapa kamu tak boleh rasa lemah? Kenapa? Wa antumul a'lau. Sedangkan waw, ada ahli tafsir menterjemah dia wawul hal, yang bermakna sedangkan. Kamu al-a'launa, orang yang terjemah apa tu? A'lau. A'la ni daripada tinggi. Sabbih isma rabbikal. Kalau seorang a'la, kalau ramai a'launa. Sebab antum. Kalau anta al-a'la, kalau antum al-a'launa. Apa makna? Kamu adalah orang-orang yang, nak terjemah apa ni? Yang tinggi. Tinggi bukan dari segi fizikal, tapi dari segi kedudukan. Dalam tafsir ulama mengatakan tinggi di sini juga bermaksud kamu, sandaran kamu kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi bila kamu umat yang tinggi, yang mulia, dan sanad kamu bersambung kepada Allah, patut tak kamu rasa sedih? Tak patut. Maknanya dalam peperangan Uhud, walaupun tentera Islam mati 70 dan Nabi cedera, sebenarnya tentera Islam kalah ke tak? Kalah ke tak? Apa bukti tak kalah? Yalah, 70 orang mati syahid. Tapi sebenarnya peringkat awal tentera Islam menang. Peringkat pusing yang kedua macam tak menang lah, sebab 70 orang mati syahid kan, Nabi pun cedera. Jadi sebenarnya peringkat yang akhir tu Islam menang ke kalah? Sebenarnya tak kalah. Tak kalah. Sebab buktinya apa? Tak ada tentera Islam yang ditawan. Kalau kalah mesti ada ditawan. Yang kedua, tak ada harta tentera Islam yang dirampas. Tak ada. Itu bukti tentera Islam sebenarnya tak kalah. Ini maksud ayat ni. Kamu jangan rasa lemah dan kamu jangan rasa sedap kamu tinggi. Kamu tak kalah pun. Tapi dengan syarat, in kuntum, sekiranya kamu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Boleh? Tapi kenapa pusing yang kedua tu macam kalah? Sebab ketika itu kamu tidak ada sifat ni, sifat beriman. Apa dia? Taat pada Allah dan Rasul. Ciri-ciri orang beriman, sami'na wa ata'na. Bila tak ada, masa tu mungkin kamu tak cukup syarat untuk al-a'lau. Okey, kalau kita tanya sekarang, umat Islam sekarang al-a'lau tak? Tinggi tak? Sekarang umat Islam sekarang menang tak? Kenapa? Allah kata antum al-a'launa. Kenapa sekarang tak? Sebab tak cukup syarat ni. Orang Islam belum benar-benar beriman. Banyak langgar perintah Allah. Banyak cintakan dunia. Okey. Okay, kita baca sikit buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Okay, kita amalan yang ke-13, amalan yang ke-13, iaitu membangun masjid.
Kata penulis buku daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangunkan sebuah masjid kerana mengharapkan redha Allah, nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah bangunan yang semisal dengannya di surga. Syarat nak bina masjid untuk dapat istana di surga, masjid itu mesti besar apa? Besar mana? Berapa kaki persegi? Baru dapat sebuah istana di surga. Baca hadis kedua. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Maksudnya barang siapa membangunkan masjid kerana Allah Azza wa Jalla, meskipun hanya sebesar sarang burung atau yang lebih kecil daripada sarang burung, nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Ada tak masjid yang sebesar sangka burung? Tak ada. Habis kenapa Nabi sebut? Nabi kata kalau ada pun dapat istana di syurga. Mana tak ada kan? Mana pasti akan dapat yang besar. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau saya bahagi bahagian bumbung je, dapat tak pahala tu? Dapat kan? Ada dalil. Nabi tak kata siapa bina masjid sehingga lengkap dan siap. Siapa yang berkongsi, insya-Allah dia dapat. Okey, cukup ah? Isnin dan Selasa tidak ada kelas. Rabu nanti loh. Isnin dan Selasa tidak ada kelas Kita bagi cuti sebagai persiapan nak menyambut Ramadan. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.